وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شننا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربي يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت بك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلب بخير يا رحمن. Alhamdulillah yang dihormati pengurusi surau, timbalan pengurusi seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, Bilal Siap, muslimin sidang Jumaat ini rahmati dan berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tengah hari yang mulia ini dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Jadi sebelum kita mendengar khutbah dan menunaikan sembahyang fardu Jumaat, marilah sama-sama kita menghayati tazkirah ataupun peringatan yang akan disampaikan oleh anda insya-Allah. Mudah-mudahan dengan tazkirah dan peringatan ini boleh memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana memberi peringatan itu akan mendatangkan manfaat kepada orang mukmin. Di mana antara sifat yang ada kepada manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dicipta dalam keadaan kadang-kadang lupa. Dan antara sifat yang ada pada manusia ni ialah sifat lupa. Jadi apabila manusia bersifat dengan sifat lupa, maka mereka perlu diperingati, perlu dinasihati. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Demi masa sesungguhnya kesemua manusia itu berada dalam kerugian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya manusia ni sentiasa berada dalam keadaan rugi. Walaupun dia berniaga nampak untung. Walaupun dia periksa dapat E belaka. Tetapi pada hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala manusia sentiasa berada dalam keadaan rugi. Maka di sana Allah Taala mengecualikan berapa golongan manusia yang tak ruginya. Siapa? Illal ladzina amanu. Manusia yang tak rugi kata Allah Taala yang pertamanya manusia yang beriman. Yang keduanya wa amilus solihat. Sekadar beriman saja masih rugi lagi. Tak jadi lagi. Melainkan dia kena menunaikan amalan yang soleh. Sebab itulah kalau kita tengok pengertian iman. Seperti mana yang disebut oleh ulama usuluddin. Mana iman ni ialah al-iqrar bil lisan
wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil jawarih. Mana iman itu ialah kita bertutur dengan lidah kita. Itulah kita mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi dengan lidah kita bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengaku bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Kemudian dalam masa yang sama kita kena ada yang kedua, iaitu wa tasdiqun bil qalb. Hati kita kena membenarkan apa yang kita ucapkan tadi. Kita mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kita mengaku bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, dan ianya kena terpahat dalam hati kita. Kena tersemat dalam dada kita, dalam jiwa kita, bahawa memang tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah yang layak disembah. Dan kalau kita tengok di zaman kita, zaman mutaakhirin ini, ada di kalangan manusia yang mengaku beriman. Ada di kalangan manusia yang mengucap dua kalimah syahadah, tapi dalam hati dia kadang-kadang dia masih menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan dia. Yang disebut oleh ulama ta'hilul nafs. Menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan dia. Di mana dalam soal hukum hakam, dia lupa kepada apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia janji nafsu puas. Bagi dia janji untung. Bagi dia janji duit. Tak kira daripada sumber halal ke, sumber yang haram ke, tak kira. Maka di sini ulama kata dia telah menukarkan daripada mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala saja sebagai Allah, sebagai Tuhan yang layak disembah, akhirnya dia tukar menjadi nafsu dia lah yang menjadi Tuhan dia, yang menjadi benda yang dia patuh, yang dia ikut. Maka sebab itulah tak heran kadang-kadang kita tengok ada di kalangan orang dalam masyarakat kita, umat Islam, orang Melayu, orang Islam, di dalam masyarakat kita, apabila bertembung antara dua benda, antara kemurkaan bos dengan keredaan Allah, kadang-kadang dia lebih memilih takut bos dia marah lagi. Sekarang ni kita tengok waktu subuh pukul berapa? Kalau di Perak, di Manjung pukul 6 suku subuh. Di sini pukul berapa subuh? 6.10. Lari tak jauh lah, lebih kurang tu. Cuba bayang berapa ramai umat Islam yang keluar pergi bekerja sebelum subuh. Alasan dia apa? Takut jam jalan. Sebab subuh lambat. Kalau masa subuh awal tak isap. Subuh 5.50 kan, ataupun 5.45, 5. Jadi tak kisah. Tapi sekarang subuh dah lambat. Berapa ramai yang bimbang, yang takut. Kalau dulu punch card mungkin, kalau sekarang ni dah pakai cap jari dan sebagainya. Jadi dia bimbang, dia takut. Dimarah oleh bos dia kerana datang lambat. Dia sanggup dia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita nampak benda ni macam ringan, tapi pada hakikatnya berat. Siapa yang bagi makan kepada kita? Siapa? Allah. Siapa yang bagi kesihatan tubuh badan kita? Allah. Siapa yang bagi segala-galanya kepada kita? Allah. Manusia ini hanya sebagai perantaraan. Manusia ini hanya sebagai wasail. Jadi sebab itulah kita bila kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita kena pahat benda ni dalam hati kita. Kalau sekiranya berlaku pertembungan antara kemurkaan Allah dengan keredaan manusia, maka kita kena berusaha untuk mengelakkan kita daripada dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar bos kita marah tak apa. Kenapa? Kerana kita taat kepada Allah. Kalau dia buang kerja, insya-Allah masih ada banyak lagi kerja yang menunggu kita. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kalau ada orang kata di Malaysia ni tak ada kerja, kira mustahil lah.
Tidak pasal apa kita tengok ramai sahabat-sahabat kita daripada luar datang ke Malaysia pasal apa? Pasal di Malaysia banyak kerja. Tiba-tiba kita takut kita dibuang kerja, sedangkan kita tak takut kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah benda ni kita kena faham betul-betul. Sebab itulah Allah Taala sebut illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang tak rugi kata Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka yang beriman dan mereka yang menunaikan amalan yang soleh, melaksanakan amalan yang soleh. Kemudian golongan yang tak rugi juga kata Allah Taala wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Iaitu mereka yang sentiasa berpesan, pesan memesan dengan kebenaran dan pesan memesan dengan kesabaran. Ini yang dikatakan dakwah. Ini yang dikatakan tazkirah. Ini yang dikatakan nasihat menasihati. Di mana kalau kita tengok, kalau kita belajar bahasa Arab, tawasawa ni bina musyarakah. Apa makna musyarakah? Daripada dua pihak. Nasihat menasihati ni, tazkirah ni adalah daripada dua pihak. Bukan daripada satu pihak saja. Kenapa? Kerana manusia ni tidak sunyi daripada silap dan salah. Dia ustaz ke, dia ustazah ke, dia ulama teramana pun, dia tetap tidak dapat lari daripada silap dan salah. Maka sebab itulah dia perlu dinasihati. Dia perlu diberi peringatan. Sebab itulah kita tengok dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Mana tawasawa, wazan tafa'ala. Bina musyarakah, iaitulah kena dua pihak. Kita nasihat kepada orang, orang nasihat kita. Di antara orang yang paling baik ialah mereka yang boleh memberi nasihat dan boleh menerima nasihat. Sebab kadang-kadang ada orang boleh bagi nasihat, tapi bila orang nak nasihat dia, nak tegur dia, dia tak boleh terima. Ada juga macam tu. Ada juga macam tu. Terutamanya orang yang mungkin kita tahu ada pangkat sikit. Mungkin orang yang ada duit sikit. Bahkan dalam rumah tangga pun kita boleh tengok. Kalau isteri kita tegur suami, isteri tegur suami, kadang-kadang suami tak berapa nak terima. Pasal apa? Pasal dia rasa dia suami. Pasal dia rasa dia lelaki. Sedangkan kalau kita tengok sejarah, sirah Nabi SAW, Rasul SAW terima pandangan nasihat isteri dia. Dalam peristiwa Ta'lul. Ketika Nabi SAW nak masuk ke Mekah, tiba-tiba rombongan Rasulullah disekat. Berlakulah bai'ah Aqabah, bai'atul Ridwan. Setelah berlakunya bai'atul Ridwan, Rasul SAW tahlul. Dan minta sahabat-sahabat pun tahlul. Cukup rambut, potong. Potong rambut. Bila Rasulullah arahkan sahabat, seorang sahabat macam tak indah lah. Macam tak, tak terima. Kerana mereka ni keluar dengan semangat yang tinggi untuk pergi mengerjakan haji. Tiba-tiba tak boleh. Kita bayang betapa sedihnya. Kita ni dah semangat, dah nak, memang nak pergi dah. Tiba-tiba nama ditarik balik. Macam mana kita rasa? Contoh. Nama naik dah nak pergi haji ni. Tiba-tiba last minute pasport pun dah siap. Apa semua, tiba-tiba silap pula nama. Allahu Akbar. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke khemah. Dia pun meluahkan perasaan dia kepada isteri dia. Lalu isteri dia bagi nasihat, kata, ya Rasulullah, sesungguhnya kaum kamu itu sedih. Mereka nak pergi menunaikan haji tapi tak dapat, sedih. Apa salahnya kalau kamu yang mula dulu? Rasulullah mula cukok dulu. Mula tahlul dulu. InsyaAllah akan diikuti oleh para sahabat. Ini nasihat daripada isteri Rasul. Dan Rasulullah terima nasihat tersebut. Cuba terbayang tengok. Kadang-kadang kita sebagai seorang suami, kadang-kadang bila kita dinasihati oleh isteri kita, kadang-kadang tak berapa nak terima. Pasal apa? Pasal kita rasa sebab kita suami. Pasal kita rasa kita ada kuasa veto, contohnya. Pasal kita rasa kita ni kira hebat. Begitu juga kadang-kadang kita tengok kita ditegur oleh anak-anak kita.
Kita ditegur oleh anak-anak kita. Kadang-kadang kita sebagai seorang ayah kadang-kadang tak boleh nak terima nasihat daripada anak-anak kita kadang-kadang. Sedangkan kalau kita tengok apa yang dinasihati oleh anak-anak kita ialah benda yang betul. Tambah zaman sekarang ramai orang dah hantar anak-anak dia ke sekolah agama. Hantar anak-anak ke mak tahfiz. Hantar anak-anak ke sekolah agama rakyat contohnya. Tentulah bila anak kita pergi belajar, mereka reti, mereka faham, mereka tahu. Dan menjadi tanggungjawab mereka untuk memperbetul kita, untuk memperbaiki kita. Itu tujuan kita hantar mereka, antaranya itu. Supaya mereka dapat memperbaiki, memperbetulkan kesilapan kita. Tapi kadang-kadang bila anak bagi nasihat pada ayah ni, kadang-kadang si ayah tak boleh nak terima. Pasal apa? Pasal dia rasa aku ayah. Takkan aku nak terima nasihat daripada anakku. Kadang-kadang perasaan-perasaan yang macam ni perlu kita buang, perlu kita kikih. Pasal apa? Kalau sekiranya ada juga, takut-takut kita termasuk dalam golongan orang yang rugi. Yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu tak contoh yang lain kalau kita nak tengok anak murid nasihat kita. Kita ni ustaz ni. Anak murid nasihat. Ustaz ni tak betul ini ustaz. Ni Allahu Akbar. Cuba kita bayang. Jadi semua benda-benda ni kalau kita tengok, kalau sekiranya kita tak dapat untuk menerima apa yang Allah Taala sebut wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, maka dibimbangi takut-takut kita akan termasuk dalam golongan orang yang rugi yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ini yang disebut dikatakan iman tadi, iaitu melakukan amalan yang soleh. Bukan yang pertama tadi kita kata tutur dengan lidah, tasdik dengan hati, dan yang ketiganya wa amalun bil jawarih, kita kena laksanakan dengan anggota kita. Kalau semata-mata mengucap dua kalimah syahadah tapi kalau tak semayang, ulama usuluddin kata orang tu masih belum dianggap benar-benar beriman. Walaupun pada hakikatnya dia dah mengucap dua kalimah syahadah, tapi dia tak semayang. Maka sebab itulah kalau kita tengok ulama fiqh, kalau kita baca dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama dahulu, mereka mengasingkan kubur orang yang tak semayang dengan kubur orang yang semayang. Cuba terbayang tengok. Kalau benda tu dilaksanakan zaman kita lah, agak-agak ada iktibar tak yang boleh diambil daripada situ? Rasa boleh. Walaupun mungkin benda tu kita tak buat, tapi kita buat tanda aja. Pergi kubur tu tanda aja. Sekat buat pagar ke apa, kita buat signboard situ. Ini tanah perkuburan orang Islam yang tak semayang. Contoh. Tak semayang, tak puasa, tak keluar zakat, apa semua, kita buat itu satu. Walaupun mungkin benda tu kalau orang mati kita tak buat pun. Mungkin lah kan. Tapi kalau kita buat macam tu lah, insya-Allah nak rasa ada kesedaran sikit sebanyak dalam hati masyarakat kita. Kalau tidak, kita tengok berapa ramai umat Islam yang tak semayang. Berbanding dengan umat Islam yang semayang. Berapa ramai umat Islam yang tak puasa berbanding dengan umat Islam yang berpuasa. Sebab itulah kita tengok di pejabat-pejabat surau kecil je. Tapi kantin nak makan, Masya Allah, 10 kali ganda surau. Nampak tak perbezaannya? Anda pernah tanya seorang pemaju. Pemaju perumahan. Dia buat perumahan pun dah siap, dia pun kena sediakan tapak masjid. Surau. Tata kena sediakan tapak untuk surau. Kemudian dia pun buat surau. Nak tanya dia, pasal apa kecil sangat? Dia kata, ustaz, kalau buat besar-besar berugi dia kata. Hak main semayang 3-4 orang dia kata. Biar dia buat sikit kecil dia kata. Nanti mana tahu kok orang sedang, orang dah ramai dan nak main semayang, dia tambah sendiri dia kata. Ini hakikat yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Sama ada sahabat-sahabat setuju, tak setuju, boleh tengok. Kita boleh tengok. Inilah benda yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Berapa ramai umat Islam yang mengucap dua kalimah syahadat, tapi apa yang berlaku lain daripada apa yang diucapkan dalam syahadah tersebut. Jadi sebab itulah kita perlu selalu memberi peringatan, selalu memberi nasihat, nasihat menasihati. Kenapa? Kerana ianya adalah merupakan benda yang besar kepada umat Islam. Sebab itulah kita tengok di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam.
seorang sahabat, Abu Dzar, Abu Darda radhiyallahu anhu, suatu hari dia masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada sahabat, ijlis bina nu'min sa'ah fa innal quluba yataghalghal ashaddu yataghalghal kama yataghalghal qird. Abu Darda kata, marilah kita duduk sebentar, kita memperbaiki iman kita. Kita memperbaharui iman kita. Kerana sesungguhnya hati manusia lebih cepat berbolak-balik berbanding dengan periuk yang sedang menggelegak. Kalau kita tengok periuk yang sedang menggelegak tu, Masya Allah, benda ada dalam tu, Masya Allah. Tetapi hati kita ni sebenarnya lebih kuat atau lebih cepat lagi berbolak-balik berbanding dengan periuk yang sedang menggelegak atau mendidih tadi. Maka sebab itulah penting kita duduk dalam majlis-majlis ilmu. Penting kita datang kuliah-kuliah. Kita datang dengan tazkirah. Pasal apa? Sikit sebanyak insya-Allah ianya boleh memberi kesedaran. Ianya boleh memberi peringatan kepada kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memperingati sahabatnya. Kalau kita tengok dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam balik saja daripada musafir, bila sampai di satu tempat, sahabat-sahabat berehat. Ada di kalangan sahabat yang perbetui kuda dia, kenderaan dia. Ada di kalangan sahabat yang buat pertandingan memanah dan sebagainya. Dan ada di kalangan sahabat yang rehat. Bila masuk waktu semayang, Rasul sallallahu alaihi wasallam perintah kepada sahabat supaya panggil semua. Sahabat-sahabat berkumpul nak semayang. Tapi sebelum semayang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tazkirah dulu. Bagi peringatan dulu. Nampak? Kalau kita tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, disebut hadis ni oleh Imam Nawawi. Kisah ni disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Di mana Nabi SAW sebelum menunaikan semayang, Rasulullah bagi tazkirah dulu. Bagi peringatan dulu kepada sahabat-sahabat. Cerita kisah apa yang pernah berlaku di kalangan Bani Israel. Cerita apa yang pernah diberi peringatan oleh Nabi-Nabi yang sebelum ni. Supaya apa? Supaya sahabat ni sentiasa mendapat suntikan keimanan tu tadi. Maka jangan kita heranlah. Jangan kita rasa pelik. Zaman kita sekarang ni ada tazkirah sebelum Jumaat. Kadang-kadang ada tazkirah dalam bulan Ramadan kan. Jadi semua benda-benda ni adalah untuk kebaikan kita sebenarnya. Kalau nak tunggu kuliah maghrib, kuliah subuh, kadang-kadang tak ramai pun. Sibuk. Sampai di Manjung tu kita buat kuliah selepas Isya. Kita nak bagi peluang kepada sahabat-sahabat kita yang balik kerja lambat. Sahabat-sahabat kita yang balik kerja lambat tu kita nak bagi peluang supaya mereka juga dapat belajar. Supaya mereka juga dapat ilmu. Kita buat kuliah selepas Isya. Pukul 10 mula. Kalau ada orang yang kata tak dan juga tu wallahualam lah. Kalau ada orang yang kata tak dan juga, tak ada masa juga, kira wallahualam. Dan anda yakin di sini di Selangor ni, anda yakin kuliah subuh ada, kuliah duha ada, kuliah zuhur ada, kuliah asar, kadang-kadang ada, kuliah maghrib sama telah lah. Cuma kuliah Isya tak tahu wallahualam ada tak ada. Sekarang ni kita sendiri nak tak nak itu je. Kita sendiri nak ataupun tak nak. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah Ta'ala kata kami telah tunjuk kepada kamu dua jalan. Ini jalan baik, ini jalan tak baik. Kita yang pilih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kebebasan. Kalau kita nak tengok dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut, Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain. Wahadainahu najdain. Allah Ta'ala kata, tidakkah kami jadikan kepada manusia itu dua mata, satu lidah dan dua bibir. Allah Ta'ala jadikan mata dan lidah. Mudahnya macam tu. Pasal apa tak sebut anggota lain? Pasal apa? Kerana dua anggota ni adalah merupakan
benda yang besar bagi kita. Ada mata tengok, tak faham tanya. Dan Allah Ta'ala tahu wahadainahu innajdain. Kami tunjuk kepada manusia dua jalan. Jadi kalau kita tengok ulama usuluddin membahaskan ayat ni, maka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kebebasan kepada manusia tu supaya manusia ni atur diri dia sendiri. Sebab itulah ulama usuluddin kata salah. Manusia kadang-kadang menyalahkan takdir. Nampak macam mana takdir? Kadang-kadang manusia menyalahkan takdir. Nak buat macam mana takdir? Dia kata. Kalau tengok balik, dah hang bawa kereta sampai 150 km sejam. Langgak divider, boleh kata takdir tak? Ini hakikat. Sebab itulah disebut dalam ayat ni dan banyaklah ayat-ayat yang lain. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala bagi kita pilih. Contoh pada hari ni, hari Jumaat ni. Yang merupakan Sayyidul Ayyam. Kita nak datang Jumaat pun boleh. Nak tak datang Jumaat pun boleh. Betul tak? Terpulang pada kita. Kalau isteri kita tanya, abang tak pergi Jumaat ke? Hang diam. Hang tu bini ke? Duduk diam sikit. Bos tanya. Kita tanya, bos tak puasa ke bos? Hampa duduk diam lah. Hampa tu kerja aja. Dia duduk kira aku puasa tak puasa. Contoh kan. Mana kata semuanya terletak pada kita. Sebagai penutup ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nak menguatkan dua ayat yang anda dah baca dah tadi, kita tambah satu ayat lagi, iaitu Allah Ta'ala tidak mengubah nasib atau apa yang ada pada satu kaum, mereka sendiri yang mengubahnya. Nampak? Tiga-tiga ayat tu kalau kita ganding balik, kalau kita tengok balik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kebebasan kepada manusia. Manusia sendiri atur apa dia nak. Kalau dia nak pergi supermarket, malah datang semayang Jumaat hari ni, orang boleh buat apa? Ada polis ke apa ke tunggu orang Islam. Tak boleh. Kena balik semayang Jumaat dulu. Baru boleh datang supermarket. Ada? Tak ada. Wallahualam lah aku ada sekarang ni, wallahualam, tapi anak saya tak ada. Tak ada. Jadi terpulang pada kita. Maka sebab itulah manusia perlu diberi peringatan, manusia perlu dibagi tazkirah, manusia perlu dibagi pesanan. Mudah-mudahan dengan peringatan, tazkirah dan pesanan ini, insya-Allah boleh memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi anak satulah sekadar yang diizinkan, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi petunjuk, memberi hidayah dan taufik kepada kita, dapatlah kita melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sempena nak datang pada hari Jumaat ni, kalau ada sahabat-sahabat kita yang ada rezeki lebih, yang nak memberi sumbangan, ada mak tafiz di Manjung, dan mudah-mudahan dengan sumbangan daripada tuan-tuan, insya-Allah boleh membantu untuk kita melancarkan pengurusan untuk kita ajak anak-anak kita Al-Quran, ajak anak-anak kita mempelajari dan memahami agama Islam, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin sagi kita tok sejadah, nampak sejadah kat belakang tu, kita dilah sama-sama lah membantu. Anda mungkin mampu di sudut ilmu, abang-abang sidang Jumaat mungkin mampu di sudut keuangan. Jadi marilah sama-sama kita bergabung. InsyaAllah mudah-mudahan sumbangan kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.